arus peredaran massa, isu gangsterism ini bukan lagi satu isu yang asing bagi kita. Malah ia dilihat semakin menular dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam golongan pelajar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, geng merujuk kepada kumpulan kerja iaitu penjenayah, gangster ialah ahli atau kumpulan penjenayah, manakala gangsterism merujuk kepada kegiatan-kegiatan gangster iaitu masalah gejala Samsen. Kebiasaannya, gangsterism ini bermula sejak di bangku sekolah lagi yang mana para pelajarnya mula melibatkan diri dalam kegiatan perbuatan salah laku seperti melakukan perbuatan peras ukut, lepak, ketagihan barang terlarang, vandalism, pergaulan bebas dan lain-lain. Pelajar yang terlibat dalam gangsterism ini kemungkinan dipengaruhi oleh teori sistem ekologikal Bronfenbrenner. Oleh itu, laporan ini akan membincangkan dan mendedahkan gejala gangsterism di sekolah dari aspek faktor, kesan dan peranan agar masalah tingkah laku pelajar ini dapat diatasi dengan segera. Seterusnya kita pergi kepada bahagian latar belakang sekolah, yang mana kajian ini dijalankan seramai 10 orang ahli untuk mengkaji masalah tingkah laku murid gangsterisme di sekolah. Hasil daripada perbincangan kami telah memilih Sekolah Menengah Kebahasaan Dabung, Kuala Krai, Kelantan sebagai lokasi kajian kami. Sekolah ini ditubuhkan pada 1 Januari 1973 dan pada ketika itu seramai 110 orang murid dan 4 orang tenaga pengajar. Pada tahun 2022, seramai 863 orang murid dan 84 tenaga pengajar. Bagi membantu kajian kami ini, kami telah memilih seorang responden iaitu Encik Muhammad Faizal bin Saifuddin. Beliau berpengalaman mengajar selama 9 tahun sehingga kini dan beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris. Bagi latar belakang pendidikan beliau mengambil SPM di MRSM Balik Pulau, kemudian menyambung pengajian di Matrikulasi Perak sebelum beliau mengambil ijazah sarjana muda pendidikan tersier di UKM. Sekadar itu sahaja latar belakang kajian. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung sesi pembincangan ini dengan menyatakan objektif pertama kami. Objektif pertama kumpulan kami ialah untuk mengkaji apakah faktor-faktor yang mendorong berlakunya gangsterism dalam kalangan pelajar di sekolah. Dan setelah kami menemu buah responden, kami telah mendapati bahawa faktor utama yang mendorong gejala ini ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini dikatakan demikian kerana umumnya rakan sebaya merupakan golongan yang paling rapat dengan pelajar. Jadi segala tingkah laku mereka tentunya akan dilakukan bersama-sama. Dan seandainya seorang pelajar tersebut telah bergaul dengan individu yang telah terlibat dengan gangsterism, sudah tentulah mereka juga akan turut terpengaruh. Tambahan pula, mereka akan menjadi berani apabila mereka bertindak sebagai sebuah kumpulan. Dan faktor kedua yang telah kami dapati daripada responden ialah responden telah menggariskan bahawa kelonggaran peraturan sekolah juga telah menjadi punca utama berlakunya gangsterism ini. Hal ini demikian kerana peraturan baru sekolah yang menggariskan bahawa tidak boleh memukul pelajar telah menjadi asbab kepada pelajar untuk memijak kepala guru. Mereka berani bertindak kurang ajar kerana mereka tahu guru tidak akan mampu melakukan apa-apa. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya masalah gangsterism dalam kalangan pelajar di sekolah ialah faktor keretakan hubungan kekeluargaan. Hal ini kerana para pelajar ini kurang mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup daripada ibu bapa mereka. Oleh itu, mereka akan melibatkan diri mereka dengan kegiatan itu untuk menunjukkan gaya-gaya dan lagak hebat di sekolah bagi nampakkan perhatian dan sokongan daripada rakan-rakan mereka demi mengisi rasa kosong dalam jiwa mereka tersebut. Selain itu, mereka yang terlibat dalam gangsterism ini dikatakan sering didera dan dicederakan oleh ibu bapa, penjaga atau ahli keluarga mereka yang lain. Jadi, demi melampiaskan rasa marah itu, mereka melibatkan diri dalam gangsterism dan melakukan kegiatan yang sama terhadap pelajar yang lain. Jadi, itulah dia objektif pertama iaitu faktor-faktor yang menyebabkan masalah berlakunya gangsterism dalam kalangan pelajar di sekolah. Namun, tidak dapat dinafikan lagi bahawa masalah tingkah laku gangsterism di sekolah semakin hari semakin banyak kes-kes yang timbul akibat perbuatan tersebut. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa kesan kepada semua pihak hasil daripada gejala gangsterism.
Kesan masalah tingkah laku gangsterisme adalah mewujudkan budaya takut dalam kalangan pelajar-pelajar lain. Hal ini kerana pelakuan gangsterisme yang bergerak secara berkumpulan, berkelompok ataupun geng telah memberikan suasana dan persekitaran yang tidak selesa kepada para pelajar lain, terutama sekali pelajar junior yang menjadi mangsa dan sasaran daripada pelajar gangsterisme itu sendiri. Sebagai contoh, menurut responden, sekiranya terdapat pelajar yang kelihatan tidak berpuas hati ataupun kelihatan mudah untuk dibuli oleh pelajar gangsterisme ini, maka mereka akan terus dijadikan mangsa sehingga dibawa masuk ke tandas ataupun tempat-tempat yang tiada orang untuk melakukan buli ataupun memainkan pelajar tersebut sehingga ungkut untuk dipukul sekiranya tidak memberikan wang kepada mereka. Hal ini menjadikan murid yang menjadi mangsa gangsterisme ini cenderung kepada masalah ketakutan, masalah mental, kemurungan sehingga boleh menjejaskan tumpuan mereka di dalam kelas. Nama diberi Faizal Sumirah binti Adnan. Kesan masalah gangsterisme berikutnya ialah menjadikan sekolah sebagai pusat kegiatan gangsterisme. Responden utama yang menjadi rujukan kami, yakni Encik Faizal, menyatakan bahawa kawasan tandas, corong-corong tersembunyi dan sebagainya sering dijadikan kawasan pelajar gangsterisme ini berkumpul. Pelajar-pelajar yang terlibat dengan kegiatan gangsterisme ini dikatakan hadir ke sekolah seperti biasa namun memonting kelas acap kali. Pelajar-pelajar ini membuat keputusan untuk memonting kelas bagi melakukan kegiatan gangsterisme di sekolah. Selain itu, menurut Encik Faizal, sekolah dijadikan sebagai pusat gangsterisme adalah untuk merekrut pelajar lain bagi menyertai mereka. Terdapat berkaitan atau faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku pelajar tersebut berdasarkan teori Havikus. Perkembangan manusia melalui 3 tahap, iaitu tahap kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Pada zaman remaja, seseorang individu mengalami beberapa perubahan. Zaman ini dikatakan zaman mengalami pelbagai jenis masalah dan konflik. Hal ini dapat diperhatikan apabila ramai pelajar yang mula melakukan masalah tingkah laku ini ketika melangkah ke alam sekolah menengah. Kesan kedua ialah reputasi sekolah terjejas. Perkara ini berkait rapat dengan peningkatan penyertaan rangkaian sosial di Malaysia. Kelaziman ini mendorong masyarakat Malaysia menularkan isu-isu semasa di hujung jari. Bukan itu saja, responden turut berpendapat bahawa reputasi sekolah mudah terjejas apabila pengguna-pengguna media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya menularkan isu mengenai gangsterisme di sekolah kepada masyarakat umum. Misalnya isu gangsterisme pelajar sekolah menengah di Langkawi yang pernah tular baru-baru ini. Kejadian buli yang berlaku ini juga turut tergolong dalam masalah gangsterisme. Berikutan pergaduhan ini berlaku secara berkelompok ataupun pembuli bertindak dalam satu geng. Penularan seperti inilah sedikit sebanyak telah mengeruhkan lagi keadaan di mana identiti pelajar yang terlibat serta nama sekolah tersebut itu sendiri terjejas. Terdapat beberapa peranan yang diambil oleh beberapa pihak dalam menangani masalah gangsterisme di sekolah. Antaranya peranan ibu bapa. Ibu bapa sepatutnya menjadi orang yang paling dekat dengan kanak-kanak, maka mereka perlu mendalami masalah yang dialami oleh anak-anak. Apabila mereka mengetahui masalah yang dilalui oleh anak-anak, maka masalah gangsterisme ini dapat diatasi di sekolah. Selain daripada ibu bapa, guru-guru juga perlu memainkan peranan penting dalam membantu menangani masalah gangsterisme di sekolah. Guru-guru itu sendiri perlu menghayati dan mengamalkan nilai mulia yang baik dalam diri mereka agar menjadi tauladan kepada murid-murid. Seterusnya, guru-guru juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk mendekatkan diri mereka dengan para pelajar supaya para pelajar berasa dekat, boleh menceritakan masalah dan segan untuk membuat masalah gangsterisme di sekolah. Bagi pihak sekolah pula, pihak sekolah perlu memperkasakan unit bimbingan dan kaunseling di mana unit bimbingan kaunseling ini mampu membantu murid-murid yang bermasalah gangsterisme atau terjebak untuk pulih dan seterusnya berkelakuan baik di sekolah. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan kerjasama dengan PDRM dengan membasmi ataupun mengadakan kempen-kempen bagi membantu masalah gangsterisme di sekolah dalam kalangan murid-murid yang terlibat dengan gejala tersebut. Peranan terakhir adalah peranan pihak kerajaan. Kerajaan yang mempunyai kuasa lunak dalam menentukan sesuatu dasar dan pentadbiran seharusnya mengambil pelbagai langkah. Contohnya meletakkan pegawai perhubungan sekolah dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia di semua sekolah di Malaysia, bertujuan untuk memastikan masalah gangsterisme ini dapat diatasi di sekolah. Video ini adalah berkaitan dengan soalan temu bual yang diberikan kepada panel jemputan. Soalan pertama adalah berkaitan dengan apakah faktor berlakunya gangsterisme dalam kalangan pelajar. Jawapan yang diberikan adalah pengaruh rakan-rakan, iaitu berkaitan dengan pergaulan. Seterusnya, pengurusan sekolah melibatkan urus disiplin.
Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan adakah murid yang terlibat dengan gangsterisme mempunyai masalah dengan hubungan kekeluargaan. Jawapan yang diberikan adalah biasanya berlaku disebabkan oleh keretakan rumah tangga dan keluarga yang bermasalah. Soalan ketiga adalah berkaitan dengan adakah murid yang terlibat dengan gangsterisme sering ponteng sekolah. Jawapan yang diberikan oleh panel, mereka jarang ponteng ke sekolah tetapi ponteng kelas. Mereka merayau dari satu blok ke blok lain. Soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan apakah kesan gangsterisme di sekolah. Jawapan yang diberikan adalah, menurut responden, kesan gangsterisme di sekolah dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu mewujudkan budaya takut dalam kalangan pelajar sekolah, sekolah dijadikan pusat kegiatan gangsterisme dan reputasi sekolah akan terjejas. Dan soalan selanjutnya adalah, adakah gangsterisme memberi kesan terhadap rekod tingkah laku pelajar? Jawapannya adalah ya, kerana mempengaruhi akademik dan perbuatan pelajar sepanjang di sekolah. Pelajar juga boleh didakwa. Soalan berikutnya adalah, adakah reputasi sekolah akan turut terjejas? Jawapan yang diberikan, ya, sudah semestinya. Tambahan sekiranya terdapat pelajar yang upload kejadian gangsterisme di laman sosial seperti YouTube dan sebagainya. Soalan seterusnya adalah, pada pendapat cikgu, berkesankah inisiatif atau langkah penyelesaian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah atau kerajaan untuk membendung masalah ini? Jawapan yang diberikan oleh panel, jika ditelaah, tahap keberkesanan adalah pada tahap yang minima. Masalah ini melibatkan akhlak dan sikap seseorang. Oleh itu, untuk mengukuhkannya secara total, mestilah sukar tetapi tidak mustahil. Dan soalan seterusnya adalah, apakah langkah lain yang cikgu dapat fikirkan yang lebih berkesan untuk membendung masalah ini? Jawapannya adalah, langkah lain adalah dengan melibatkan pelbagai pihak, iaitu ibu bapa, guru dan unit kaunseling. Tindakan ini adalah bertujuan untuk memastikan masalah gangsterisme dapat dikawal. Dan soalan yang terakhir adalah, apakah harapan cikgu kepada generasi baru yang mudah terjedah dengan gejala buli dan gangsterisme? Jawapan yang diberikan adalah, harapan saya, menteri perlu peka dengan masalah ini. Selain itu, guru dan bakal guru perlu melaksanakan program untuk mengubah dan mengawal perkara negatif ini. Seterusnya, kita perlu mengenali dan memahami antara satu sama lain. Kesimpulannya, tidak dinafikan bahawa masalah tingkah laku pelajar dari aspek gangsterisme ini sememangnya telah mengganggu dan menggugat keharmonian, keselamatan, keamanan dan proses pengoperasian sekolah-sekolah di Malaysia. Faktor kesan dan langkah mengatasi haruslah dititik beratkan agar masalah ini dapat diatasi dengan segera. Sentiasa beringat bahawa gangsterisme ini tidak mendatangkan apa-apa manfaat, malah ia akan mendatangkan padah kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.